Assalamualaikum, salam perjuangan. Apakah punchline kita hari ini? Apakah punchline kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan nak cari hartanah, kita nak cari aset. Oh, lain macam hari ni. Okey, so, selamat datang ke segmen punchline hartanah bersama dengan Ahyad. Dan inilah apa yang Ahyad nak buat ni. Nak kupas, nak bedah, nak kongsikan punchline hartanah yang Ahyad dah kutip selama 20 tahun. Ni tahun ke-20 Ahyad melabur hartanah. So, rasa macam nak berkongsi, nak infak ilmu, nak berinfak ilmu. Kerana selama 20 tahun ini Ahyad dah kumpulkan punchline ini. Dan punchline ini dia adalah dia jadi filosofi. Dia jadi cara kita berfikir. Kerana cara kita berfikir akan jadi cara kita bercakap. Cara bercakap ialah cara kita bertindak. Cara kita bertindak ialah cara kita, apa tabiat kita. So inilah yang specialnya yang nak kongsikan. Kerana kalau cara kita berfikir itu hebat, percakapan kita hebat, tindakan kita hebat, dan insyaAllah bila kita selalu ulang satu-satu tindakan itu akan menjadi tabiat yang hebat. Okey, siapa yang nak jadi hebat? Type hebat. Hebat. Okey, selamat pagi kepada Idayu. Assalamualaikum. Alright. So, apa punchline dia? Punchline dia ialah kita bukan nak cari hartanah. Kita nak cari aset. Apa yang anda faham? Apa yang kita faham daripada punchline ini? Punchline ini membuatkan kita tiba-tiba kita realize, kita sedar bahawa hartanah dengan aset ini adalah dua perkara berbeza ke? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ialah, kita pergi kembali kepada punchline. Okey, punchline dia, kita bukan nak cari hartanah, kita nak cari aset. So, apa yang bermain di fikiran? Soalan pertama ialah, ada beza Ada beza hartanah dengan aset? Okey, dan kita akan terasa tiba-tiba nak bercakap, nak keluarkan satu kenyataan. Bukan sama rupanya berbeza. Okey. So, tiba-tiba kita juga nak bertanya, so kalau berbeza, apa perbezaannya? Kita pun juga nak bertanya, so kalau berbeza, apa sebenarnya hartanah, apa sebenarnya aset? Itulah yang kita nak kupas hari ni. Okey, so bercakap pasal, kita cerita pasal aset lah dulu. Apa itu aset? So aset ni, kalau kita nak tengok definisi, mungkin boleh kita tengok dari sudut pandangan accounting. Apa tu aset? So hari ni Ahyad bukanlah nak kongsikan apa tu maksud aset dari sudut pandangan accounting. Tapi Ahyad nak kupas apa itu aset dari sudut pandangan pelaburan. Jadi kita ni boleh bergaduh lah. Ni tak sama maksud dia. Okey, tak apa. Ahyad kongsikan punchline ni, ilmu hartanah ni, bukan untuk kita lulus exam accounting. Tapi kita nak lulus exam pelaburan. Bila kita lulus exam pelaburan hartanah, kita jadi kaya. Okey. So kita dah tak nak lulus exam yang setakat nak ada sijil. Bagus kita nak kejar sijil tu kan. Sijil tu kita buat apa? Ada di antara kita tak tahu pun kat mana sijil, mungkin diploma kita, sijil SPM kita, sijil diploma, sertifikat sijil kemahiran kita, sijil degree. My master's degree tu saya pun tak tahu kat mana my master's degree tu. Ada kat dalam satu rak tu, tapi tak letak kat dinding pun. So apa kata kita fokus dekat exam atau ilmu yang kalau kita lulus dengan cemerlang, kita jadi kaya. Kita nak jadi kaya dunia dan akhirat. Kita nak jadi kaya, bukan setakat dah dapat sijil. Alright. So kita cerita pasal aset ini, aset dari sudut pandangan pelaburan hartanah. Berbeza aset dari sudut pandangan accounting. So apa maksud aset dari pelaburan hartanah? Ni saya nak tanya ni.
Cerita sikit. Apa maksud aset dari sudut pandangan pelaburan hartanah? Sejuk pula pagi-pagi ni okay. So, apa maksud aset dari sudut pandangan pelaburan hartanah? Mudah je. Kita ambil definisi yang telah dikongsikan oleh Robert Kiyosaki. Dia penulis buku Rich Dad Poor Dad. Kenapa ramai orang rujuk kepada Robert Kiyosaki? Dah memang dia power. Dah dia awal bercerita tentang isu-isu ini. Dan dia memang dah, kita kena terima hakikat. Berjuta-juta buku dia di seluruh dunia, dan ia telah merubah cara orang berfikir tentang financial freedom, tentang personal finance, tentang pelaburan, tentang hartanah. Okay. So, apa yang dia kata tentang aset? Aset ialah sesuatu yang masukkan duit dalam poket kita. So, asset is something that puts money in your pocket. So, kita kena fikirkan apa yang masukkan duit dalam poket. Apa yang masukkan duit dalam poket? Itulah aset. So, sebagai contoh, rumah, hartanah. Hartanah, kita nak buat duit daripada hartanah ni kan, daripada cash flow atau capital appreciation. So, dari segi cash flow, aliran tunai, teknik sewa contohnya. Kalau rumah itu, setiap bulan, dia masukkan duit dalam poket RM500. Maka rumah itu adalah sebuah aset. Kalau kita beli kereta, kereta yang kita beli, tapi kita buat kereta sewa dan dia dapatkan pulangan RM1,000 setiap bulan. Positive cash flow. Maka kereta itu aset. Apa lagi? Kalau kita ada suami yang berikan kita duit bulan-bulan, atau isteri yang kaya yang bagi kita duit, pasangan hidup yang bagi kita duit bulan-bulan, maka pasangan hidup kita tu aset lah. Alright. So, aset ialah apa-apa yang meletakkan duit dalam poket kita. So, kalau kita faham konsep ni, maknanya aset ni ialah sesuatu yang menambah nilai dalam hidup kita, menambah duit, membuatkan kita punya cash flow bertambah, membuatkan kita punya value tu bertambah. So, kalau sesuatu itu tidak masukkan duit dalam poket kita, okay, apa jadinya? So, lawan aset ialah apa? So, aset letakkan duit dalam poket. So, lawan kepada aset, musuh dia. Lawan, okay, ramai akan kata, Ayat, kalau kita ada aset, lawan dia ialah liability. Tapi dalam investment, especially pelaburan hartanah, lawan kepada aset ialah raksasa penyedot duit. Bukan liability. Liability ni nama yang manja dan tak sesuai dengan perangai dia. Kerana lawan kepada aset masukkan duit dalam poket. So, lawan kepada aset, dia keluarkan duit daripada poket. Bila keluarkan duit daripada poket ni, kita tak boleh nak namakan dia liability. Dia tak setimpal dengan kejahatan dia, dengan kesiotan dia. Astaghfirullahalazim. Okey ke perkataan macam tu pagi-pagi ni? So, hartanah ni dia boleh jadi, okey. So, aset masukkan duit dalam poket, dan raksasa penyedot duit ni dia keluarkan duit daripada poket kita. Dia menyedot duit kita. Allah, dia makan duit kita. Allah, tak best. So, inilah kita terpaksa faham bahawa hartanah ni tidak sentiasa berkelakuan. Kelakuan hartanah ni tidak sentiasa berkelakuan seperti aset. Dan inilah point ayat ni, punchline dia. Kita nak mencari apa? Kita nak mencari aset
kita bukan nak cari hartanah. Hartanah ni banyak. Banyak hartanah. Tapi bukan semua hartanah ini adalah aset. Hartanah boleh berkelakuan seperti aset. Hartanah boleh berkelakuan seperti apa? Boleh berkelakuan seperti raksasa penyedot duit. Setuju ke? Setuju sangat. So, tugas kita ni nak mencari apa? So, bila Ahyat mengajar ilmu hartanah ni, Ahyat nak bantu anda. Ahyat nak didik anda. Ahyat nak anda ada ilmu tentang apa? Tentang nak membeli hartanah ke nak membeli aset? Nak melabur hartanah ke nak melabur aset? Itu sebabnya Ahyat ada satu modul. 5 steps labur aset. Bukan 5 steps beli hartanah. Labur aset. Okey, beli aset pun boleh lah. Okey lah. Kita nak beli satu aset. Dan kalau kita fikirkan sahabat-sahabat semua, rumah tadi kan. Rumah tidak sentiasa berkelakuan seperti aset. So, kita bagi satu lagi punchline. Ni masa tahun 90-an, bila Robert Kiyosaki buatkan buku dia Rich Dad Poor Dad. Dan dia kata, rumah yang kita duduk tu, rumah tu bukan aset. Fikirkan. Kata rumah ni mesti boleh jadi aset. Fikirkan balik, ingatkan kembali takrifan aset. Ya, hartanah boleh berkelakuan seperti aset. Ada hartanah berkelakuan seperti raksasa penyedot duit. Tapi rumah yang kita tinggal ni, takkanlah kita nak kata rumah ni bukan aset. Tapi kembali kepada takrifan aset, suatu yang meletakkan duit dalam poket. So, rumah yang kita duduk ni, adakah raksasa penyedot duit? Tak best lah pula kita rasa macam, alamak, raksasa ke ni? Tiap-tiap bulan kita keluar duit. Tak ada langsung duit itu masuk. Maksudnya, rumah yang kita duduk tu bukan aset. Dan ketika Robert Kiyosaki kongsikan pandangan dia tentang benda ni, satu dunia marah. Dia kata apa? Ramai orang kata, bodoh lah. Ini nak ajar orang pasal hartanah. Dia pun cakap rumah yang kita duduk tu bukan aset. Ya Allah. Inilah dia. Kita ni sahabat-sahabat semua kena faham sangat apa itu takrifan aset. So, okey. Rumah yang kita duduk tu bukan aset. Dia adalah satu benda yang kita kena tanggung. Kita kena bayar komitmen bulanan, kita kena bayar cukai taksiran, cukai pintu, kita kena bayar dia punya maintenance, kita ada utilities, api, air, kita kena buat landscaping, kita kena bela lah rumah ni. Ini konsep beli dan bela tu kan. So, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat semua, kalau kita tengok rumah yang kita laburkan itu, okay, fine. Ahyat kata rumah yang kita duduk tu bukan aset. Dari erti kata pelaburan hartanah. Because aset ini adalah sesuatu yang memasukkan duit dalam poket. Okay. So, kalau kita melabur dalam hartanah, adakah automatik hartanah tu jadi aset kepada kita? Ya, betul. Memang akan ada ramai orang kata, Ahyat, hartanah is aset lah. Kalau hartanah dalam balance sheet, dalam bahasa Melayu tu apa untung rugi dengan penyata kira-kira balance sheet, mana kita nak letak hartanah? Real estate, property ni, kita akan letak kat dalam kolom apa? Kita akan letak dalam aset. Memang betul dari segi accounting, kita bukan nak gaduh pasal accounting. Kita nak cerita pasal investment. So, kalau hartanah yang kita labur, adakah dia automatik jadi aset? So, tengok balik definisi takrifan dia. Aset ialah sesuatu yang meletakkan duit dalam poket kita. Adakah setiap rumah yang kita laburkan itu menjadi aset?
Masukkan duit dalam poket. Okay, so kita kupas dari sudut pandangan cash flow dengan capital appreciation. So, adakah rumah itu membawa aliran tunai yang positif? Ada lebihan setiap bulan? Kalau tak, taklah dia aset. Dia dianggap sebagai raksasa penyedut duit. Dia kalau bagi positif cash flow tu, itulah aset kepada kita. Tapi Ahyat, mana nak cari rumah-rumah yang positif cash flow? So, saya nak tanya. Perlu ke beli? Perlu ke labur kepada hartanah yang tidak positif cash flow? Yang tidak positif cash flow. Oh, jangan beli ke maksud Ahyat? So, kalau kita tak dapat positif cash flow, dan itulah yang kita cari, dan sekarang ni hartanah kita negatif cash flow, dia menjadi raksasa dalam hidup saya. So, saya janganlah beli hartanah itu. Nanti Ahyat, saya tak beli-beli, saya tak melaburlah dalam hartanah. So, tak apalah. Ahyat nak lebih ramai orang menjadi pelabur hartanah. Tapi kalau kita dapat ilmu tu, now ingat bila dapat ilmu pelaburan hartanah, contohnya ada yang berguru dengan Ahyat, ada yang follow Ahyat, ada yang berguru dengan Ahyat. Okay. So, kalau kita dapat ilmu pelaburan hartanah, bila kita beramal dengan ilmu itu, adakah kita mesti melabur? Mesti terus membeli hartanah? Jawapannya tidak. Bila kita ada ilmu pelaburan hartanah, tidak semestinya kita membeli. Malah, ilmu pelaburan hartanah memberikan kita kekuatan, keberanian untuk katakan tidak. Kerana kita berilmu dan kita beramal dengan ilmu, tidak bermaksud kita akan beli sembarangan. So, ramai orang silap sangka, okay, aku berguru dengan Ahyat, aku nak kena beli. Of course, Ahyat nak lah banyak success story. Macam baru-baru ni, kita ada Cikgu Zulhilmi. Cikgu Zulhilmi ni dia kata dia adalah sikit-sikit ilmu-ilmu hartanah ni. Tapi dia macam tak berapa faham, dia tak berapa reti apa sebenarnya game plan dia, apa sebenarnya yang kena tahu lagi, apa yang kita nak kena buat. So, dia masa tu dia kata dia bujang lagi dekat Sarawak. Dia follow Ahyat dan lepas tu dia join program Mega Pejuang Hartanah. Lepas tu dia upgrade ke program-program advance, The Property Warrior Program. Lepas tu dia dah berkahwin, dia dapat ilmu. Dalam modul Ahyat ni dia ada ilmu kewangan dan ilmu hartanah. Ilmu kewangan ni untuk hartanah lah, bukan semata-mata ilmu kewangan lah, tapi ilmu kewangan yang khusus untuk menjadi pelabur hartanah. So, dia dapat ilmu tu, dia strukturkan semula, dia aturkan semula, dia kemaskan balik kewangan diri dia, kewangan isteri dia. Isteri dia baru berkahwin kan. So, dia dapat kumpulkan peti kecemasan. So, masa ditimpa musibah, dia adalah duit emergency fund dia. Dan ada pula lagi peti kemarau dan peti perang. Peti perang dia cukup, dia serang. Dia serang rumah lelong. Dan dia tahu, kita pun dah mengajar, rumah lelong ni kena siapkan 20%. 20% cash. Kalau rumah tu 500,000, kita kena ada berapa? Kalau rumah tu 300,000, kita kena ada berapa? So, bila orang masuk gelanggang hartanah, ada ilmu, dia ada kekuatan dan keberanian untuk katakan tidak. Okey, yang ini tak, yang ini tak, yang ini tak nak, yang ini tak nak, yang ini tak nak. Okey, yang ini mungkin, yang ini mungkin. So, bila kita ada ilmu ni, tak semestinya lah kita nak melabur. So, itulah kekuatan yang kita ada. Kalau kita tak ada ilmu, sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku? Kita pun tak tahu bagus ke tidak. Apa yang orang kata lokasi bagus, lokasi strategik. Kalau setakat dah jumpa lokasi strategik, unit tu bagus ke tidak? So, ilmu dia membuatkan kita berilmu. Bila ilmu tu datang kepada kita, kita ni berilmu ni kita tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh, apa yang yes dan apa yang no. So,
Kalau kita jumpa hartanah, kita nak melabur hartanah, kita nak cash flow. Benda tu negative cash flow. So, perlu ke invest? Tak perlu. So, selama-lamanya lah saya tak boleh nak invest ayat. So, tak payahlah. Because kita nakkan benda tu menjadi aset. Tak perlulah. Sampai bila nak cari? Carilah lagi. Dia macam ni tau. Benda yang mahal ni, contohnya emas. Macam mana kita jumpa emas? Macam mana? Sekarang ni boleh belilah. Tapi macam mana kita nak jumpa emas ni kalau tak boleh nak beli ni? Dia pergi jalan kat taman, tiba-tiba, terletak atas rumput. Ni emas. Kita ambil emas. Macam mana kita nak dapat emas? Emas ni kena melombong emas dengan jenteranya, dengan pekerjanya, dengan airnya, dengan kena modalnya, kena usahanya, hari-hari ke jumpa. Tiba-tiba korek je emas. Tak. Dia kena melombong tu. Itu lombong punya berapa, tak tahulah macam mana kiranya, berapa tan tanah tu. Jumpalah seketul. So kita ingat, kita nak melabur hartanah, terus jumpa hartanah yang emas. Dah cari ni ayat, lama dah cari ni. 7 hari tak jumpa. Kau setakat 7 hari, belum 7 minggu, belum 7 bulan. Ayat ni kalau contohnya kalau pasal lelong kan, nak mencari rumah lelong yang mantap tu, yang power tu, banyak cari tu. Dengan minta tim tolong carikan, tak jumpa-jumpa. Tahun 2022 langsung tak beli apa-apa. Tahun 2020 ayat beli 2 biji. Kerana time tu jumpa. Kalau tak jumpa yang bagus, perlu ke beli? Because it's not going to be an asset to you. Okay, itu bercerita dari segi cash flow. So, berbalik kepada kupasan kita tentang capital appreciation. So, ada orang beli hartanah, dia memang sengaja, dia memang tak kisah pun tentang cash flow, dia nak capital appreciation. So, kira betul-betul. Kalau setakat rumah tu naik 20% dalam 5 tahun, dengan segala modal yang kita keluarkan tu, betul ke rumah tu jadi aset? Ayat punya sharing ni macam menjatuhkan hartanah lah. Kata cikgu hartanah, kata pejuang hartanah, kata pelabur hartanah, kata nak lagi ramai orang Melayu kita menguasai semula industri hartanah, bidang hartanah. Tapi perkongsian ayat hari ni macam menjatuhkan, memburukkan hartanah. Dari itu reality. Kadang-kadang kan saya suka bila haters hartanah dia keluarkan hujah dia. Tak untung pun beli hartanah. Betul. Pahala pula ayat ni. Aku haters hartanah tengah nak kecam dia ni. Tapi dia setuju pula dengan kita. Hartanah ni buat ramai orang sengsara. Betul. Apa hal pula ayat ni? Dia mengiyakan aku lagi. Hartanah ni tak best lah. Dia long term. Betul. Pahal pula ayat ni. Dan memang itu betul. Kita memang medium to long term. This is not short term punya investment. Kecuali kalau kita memang betul-betul susun strategi lah. Macam a quick flip kan. Macam rumah busuk. Macam strategi rehab kan. Fix and flip. So selain daripada tu, dia memang makan tahun tuan-tuan dan puan. Pelaburan hartanah ni tak boleh buat duit. Betul. Apa hal ayat ni? Betul lah, memang ada orang tak buat duit. So haters hartanah ni, saya sebenarnya setuju dengan haters hartanah. Memang betul.
baru-baru ni Ahyat pergi test drive Porsche, dekat Porsche. Korang tahu tak, nak tunggu Porsche ni 12 bulan. Kalaulah minggu lepas tu Ahyat letak deposit dia 10,000 deposit 10,000, Januari 2024 Ahyat akan dapat kereta. Tapi best, dia boleh custom. Dia perlukan berapa jam nak kena sit down, dia boleh custom berapa 30 benda best. Okay, so masa Ahyat test drive tu, so salesman tu dia cakap, dia tanya kan, dia berborak, Ahyat apa ni. Oh, you hartanah. Saya lama nak tanya pasal hartanah lah. Hartanah ni tak untung pun. Betul tuan. Hai. Dia pun macam, you bukan cikgu hartanah, you bukan pengasas komuniti pejuang hartanah. Memang betul. Sebenarnya kan, geng-geng hartanah ni dia tak boleh sensitif. Tak boleh sensitif sangat. Dan dia kena dengar apa haters hartanah cakap. Kerana itulah realiti dia. Contohnya, baru ada juga yang kata, hartanah ni long term lah. Saya tak minat. Ada banyak benda lain yang kita boleh invest yang cepat. Memang betul tuan, betul. Apa you cakap tu betul. Ahyat tak nak counter Ahyat tak nak counter balik. Apa you cakap tu betul lah. Memang dia bukan satu hari boleh untung. Macam you invest kat saham, 1 jam boleh untung. Dia tak macam tu. Memang betul apa you cakap. Okay. Ahyat ni lain daripada lain. Bak kata orang utara, lain. Dia bukan lain. Ahyat ni bukan lain. Ahyat ni lain daripada lain. Okay. So balik kepada, kat mana point saya tadi? So berbalik kepada hartanah. So kalau kita beli untuk tujuan capital appreciation, betul ke untung? Betul ke akan jadi aset? Kita dah beli, kita ambil pembiayaan. Okay, kita letakkan deposit, kita ambil pembiayaan. Pembiayaan ada kadar keuntungan bank. Kalau dia konvensional, pembiayaan konvensional, dia kadar faedah. Kalau dia Islamic financing, dia ada kadar keuntungan bank. So kadar keuntungan bank tu pun berapa banyak dah. Dengan kos legal fees dia berapa banyak dah. Kos-kos lain tu berapa banyak dah. So tambah-tambah semua itu, kita jual tu nanti, dari segi gross tu memanglah mungkin rasa best. Tapi net tu macam mana? Untung kasar tu memang nampak best. Tapi untung bersih. So kita sebagai pelabur ni nak kena detail lagi. Ni kerana punchline hari ni kita berbincangkan, sahabat-sahabat yang baru join, kita membincangkan punchline yang ke-10 yang Ayat kongsikan. Daripada 20 tahun Ayat ni, Ayat kutip 50-60 punchline. So satu punchline dia ialah, kita tak cari hartanah, kita cari aset. Inilah cerita pasal aset. So bila hartanah ni tak selalu berkelakuan seperti aset. Kadang-kadang hartanah boleh berkelakuan seperti raksasa penyedut duit. Dia tak jadikan kita lebih kaya, dia jadikan hidup kita lebih sengsara. Duit bulan kita pun makin menyusut kerana nak membela raksasa ni. Raksasa ni, sahabat-sahabat semua, kalau kita ambil pembiayaan beli rumah, berapa kerat pun orang beli hartanah guna cash. So orang yang beli hartanah guna pembiayaan, dia macam mana ni? Dia membela raksasa ni. Membela raksasa yang tidak kenal erti kenyang. Tak pernah kenyang. Lapar je. Tiap-tiap bulan dia kena dibela. Penat tu. Kalau kucing tu bolehlah kita belai. Tapi kalau rumah dah jadi raksasa, dia tak jadi kucing yang comel, yang manja. Dan yang paling best, raksasa ni, dia ada lantik PA. PA dia ni, dia akan ingatkan kita tiap-tiap bulan, Ayat nak kena bela raksasa ni. Lupa ke? Dia akan keluar skrip tu. Mungkin atas kesibukan Encik Ayat,
terlepas pandang untuk membayar bayaran loan, bayaran bulanan. Siapa yang pernah dapat ayat macam tu? Kenapa ayat tahu ayat tu? Kenapa ayat tahu ayat tu? Kenapa ayat tahu ayat tu? Kena ayat pun pernah kena juga dulu-dulu. Kita dah tak membela raksasa tu, bank tu, dia raksasa ni dia ada lantik PA. PA tu akan ingatkan. Itu beradab lagi dah. Itulah raksasa. So kita nak jadi pembeli hartanah, pelabur hartanah yang bijak, selamat dan menguntungkan. Yang bijak, selamat dan menguntungkan. Kita tak nak jadi kerana hartanah. Kalau kita tak beli dengan bijak, kita merana. Kalau tak beli dengan bertanggung, bijak, selamat dan tak selamat, kita jadi sengsara. Kalau kita beli hartanah, labur hartanah, tidak bertanggungjawab dan menguntungkan, kita akan jadi terseksa dan terbeban. Ayat nak lebih ramai orang Melayu, orang Islam kita memiliki hartanah di tanah air sendiri. Impian ayat nak melihat orang Melayu kita ni menguasai semula bidang hartanah. Kenapa ayat kata menguasai semula? Kerana selama ini kitalah yang punya ni tanah Melayu. Tapi apa sudah jadi? Apa nak jadi kepada anak-anak kita, anak cucu kita? Merempat di tanah air sendiri. Apa jadi kepada orang lelaki yang menjadi suami, yang menjadi ayah? Tak dapat nak mengimamkan, besarkan keluarga dalam rumah sendiri. Apa jadi kepada isteri, orang perempuan yang jadi isteri, yang jadi mak? Kalau suami dia meninggal atau meninggalkan, apa jadi kepada nasib dia dan anak-anak dia? Nombor 4, apa nasib usahawan-usahawan kita yang kena bully dengan pemilik-pemilik premis perniagaan? Inilah penguasaan hartanah ni kita kena tengoklah. So, apa contoh yang bijak, yang selamat, yang menguntungkan? Bila kita beli hartanah untuk tujuan pelaburan, untuk contohnya capital appreciation. So, kita apa-apa yang kita buat tu, yang kita tanggung itu, lepas satu tempoh itu kita jual, dan jual tu keuntungannya cover semua kos-kos yang duit keluar kita, plus is a good profit. Dan bagaimana kita nak dapatkan a better profit? Ialah entry mesti mau betul. Entry mesti mau betul. Nanti saya akan sharekan satu punchline hartanah yang apa? Yang berbunyi, kita untung masa kita beli, bukan untung masa kita jual. Ini best. Kita nak kupas. So dia ada related lah. So entry price tu dah betul, nanti insya-Allah semua jadi betul. Bila entry price kita betul, nanti bila kita nak menjual tu, bayangkan orang lain beli 700,000, kita beli 490,000. Ini kes benar masa tahun 2020 dekat Seremban. So jiran kanan, jiran kiri beli 700,000, kita masa tu boleh beli rumah tu 490,000. So kalau kita jual 700,000 seperti jiran kita beli dulu, pun kita dah untung 210,000. Nampak tak? So, bila kita boleh jual pula pada market value, so, lagilah untung. Itulah contoh yang bijak. So, contoh yang bijak lagi, kita beli pada tempat yang berpotensi, ada permintaan yang tinggi, cash flow-nya positif, tiap-tiap bulan masuk dalam duit dalam poket, RM500. Itu contoh yang bagus, yang bijak. Contoh yang seksa, yang sengsara. Ini reality, kalau dalam hartanah, beli hartanah yang terbengkalai. Ayat pernah pun dijemput oleh pemaju yang projek tu macam delayed. Ya Allah, risau saya. Saya dijemput oleh pemaju tu. Pemaju tu pun dah ada track record. Dia dah ada kat kawasan tu, dia dah siapkan projek-projek dia. So dia jemput saya untuk bagi talk hartanah. Ayat bagi talk hartanah, tak jual hartanah tu Itu. Dan ayat bila bagi talk, ayat bukan bagi talk 1 jam tu, engkau kena beli rumah ni. Tak. Ayat bagi talk pasal hartanah. Dia education je. Dan ayat memang akan cerita baik dan buruk hartanah. Bagus dan tak bagus ayat akan cerita. Kau jemput aku ke, kau bayar aku ada duit ke, tapi aku akan cerita yang sebenar. So saya cerita je yang sebenar. Dan kalau you nak beli ke, tak nak beli ke, itu antara you dengan pemaju. So ada juga pemaju yang jemput, dia ada
macam delayed. Ya Allah. Projek yang kat Selayang tu. Menggerunkan. Ada satu pemaju ni, and it's a big pemaju. Projek dia dekat dengan bandar utama. Dia jemput Ahyat dekat dengan bandar utama. Projek tu. Dan projek tu dia panggil apa? Dia tarik balik projek tu. Projek tu tak jadi launching. So ada orang datang dan dia booking, pemaju tu pulangkan balik booking. Malu. Saya pun rasa malu because saya dijemput oleh pemaju tu. Pemaju tu dah siapkan banyak projek. It's multi-billion punya pemaju. Tapi dia boleh relaunch balik projek. Itulah. So itu dah terseksa lah. Terbeban, merana kerana hartanah. Beli hartanah pula kat tempat yang tak naik-naik. Tak ada permintaan. Beli hartanah pula yang teruk sangat kualiti. Now, property yang ada defect ni biasa. Tapi property yang teruk sangat, macam kita tengok dinding pun, dinding sengit tu. Ada satu projek tu yang kat Bukit Jalil kan. Tingkap dengan dinding tu, lubang dia boleh masuk jari. Loh, kalau macam lari sikit tu kan, kita boleh minta lah pemaju filling balik kan, letak filling balik. Ini boleh masuk jari. Kalau hujan, lebat kot, boleh ada titisan air kat dalam rumah. Itu kira contoh-contoh yang terbeban dan terseksa lah. Rumah yang kita beli tu tak naik-naik value, tak ada positive cash flow. Itu semua problem lah tu. Itu contoh-contoh yang tak baik. So, inilah yang Ahyat nak tanya. Perlu ke kita beli? Kalau rumah itu, kita dah buat kira-kira, kita dah buat due diligence, kita dah buat siasatan, kita buat research. Tapi kita rasa macam rumah ni tidak akan menjadi aset kepada diriku. Perlu ke beli? Perlu ke beli? So, macam mana nak tengok rumah tu sebagai satu aset? Okay, boleh tak Ahyat nak share? Ni ilmu mahal ni. Ahyat belajar daripada sifu-sifu yang hebat. So, inilah ilmu IGA. Boleh tak sebut sama-sama? IGA. IGA. Investment grade asset. Rumah yang bergrade pelaburan. Aset yang bergrade pelaburan sebenarnya. Investment grade asset. So, IGA. Apa maksud IGA? Yang pertama, apa maksud dia? Apa yang menyebabkan rumah itu IGA? Apa yang menyebabkan rumah itu IGA? But ada hari ni. Ahyat tengah syok bercerita. Ahyat kena syok bercerita. Minta maaf Ahyat kurang bercolote mencuit dengan korang ni. Terima kasih lah sahabat-sahabat semua yang join. Alhamdulillah. Hari ni awal pagi selalunya malam. So okay, apa yang menyebabkan rumah itu bergrade pelaburan? Apa ciri-ciri rumah yang hartanah yang boleh kita labur? Apa ciri-cirinya? Cuba tulis. Cuba try test eksperimen. Apa ciri-ciri rumah yang bergrade pelaburan? So akan nak cerita lah. Akan ada dekat dengan MRT ke LRT ke, ada access highway ke, ada shopping mall ke, ada sekolah, ada industri, macam-macam lah. Booster-booster hartanah yang kita boleh cerita tu kan. Nak bercerita pasal 10 booster ni pun panjang juga cerita dia. So, investment grade asset ni bagi Ahyat, ciri dia mudah. Ada 2 je ciri-ciri hartanah bergrade pelaburan, aset bergrade pelaburan. Dan nak bercerita pasal hartanah lah. Yang pertama, hartanah tu mesti mudah disewa. Dan nombor 2, hartanah tu mesti mudah dijual. Dah, senang. Apa sahaja ciri-ciri yang menyebabkan hartanah itu mudah disewa, apa sahaja ciri-ciri yang menyebabkan hartanah itu mudah dijual, itulah yang menyebabkan, itulah ciri-ciri yang saya anggap ciri-ciri yang menyebabkan hartanah itu IGA. Investment grade asset. Dah senang. So apa? Kerana dekat dengan kawasan kilang, industri. Dia menyebabkan permintaan untuk sewa tu tinggi. Contohnya dekat Kulim. Dekat Kulim, kilang-kilang sedang expand pun diorang spend puluh juta, ratus juta nak expand, nak extend
Nak besarkan lagi kilang, dia pun spend puluh juta ke ratus juta. Pekerja bertambah dalam ribuan. Nak mana nak merumahkan pekerja-pekerja tu? Permintaan tinggi. So, kawasan itu, rumah itu nanti dianggap sebagai IGA, Investment Grade Asset. Dan kawasan itu dianggap sebagai strategic location. Kena faham dua konsep ni. Lokasi itu strategik. Lokasi itu dah bagus dah. Adakah unit yang kita nak tu bagus? Itu satu contoh. So, IGA yang kedua. Maksud IGA yang kedua ialah income generating asset. Is that asset generating income? Is there any yield? Is there any return on investment? Positive cash flow dan sebagainya. Begitulah perkongsian Ahyat tentang punchline hari ini. Kita bukan nak cari hartanah, kita nak cari aset. Lain macam kan hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, begitulah perkongsian Ahyat. Dan setakat ini, terima kasih atas sokongan anda semua. InsyaAllah Ahyat akan teruskan perkongsian punchline-punchline hartanah yang Ahyat dah kumpul selama 20 hari agar ia menjadi satu panduan dan filosofi untuk cara kita berfikir. Kalau kita berfikir dengan hebat, kata-kata kita hebat. Bila kata-kata kita hebat, tindakan kita hebat. Dan apabila kita selalu membuat tindakan-tindakan yang hebat, ia akan menjadi tabiat yang hebat. InsyaAllah, orang hebat ada tabiat hebat. Orang yang gagal ada tabiat orang gagal. Orang yang kaya dan berjaya ada tabiat orang kaya dan berjaya. Orang yang tidak berjaya, yang tidak kaya, ada tabiat yang cara mereka. So, sahabat-sahabat semua, begitulah. Kita berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye.